Seperti yang tuan-tuan perempuan sedia maklum, perbicaraan sekarang ini menggunakan statement ataupun kenyataan bertulis saksi. So you use a written statement prepared way beforehand and then tendered in court and read in court. Okay? Jadi bila dia baca, tidak ada tapisan langsung. Kalau kita bandingkan dan buat perbezaan dengan sistem dahulu, iaitu secara lisan, semua saksi-saksi memberi keterangan secara lisan. Tanya soalan, dia jawab, tanya soalan, dia jawab. Jadi kita dapat membuat apa-apa bantahan yang perlu. Okay? Jadi dalam konteks ini, saya nak menekankan satu dua perkara yang amat mustahil. Satu, statement itu ataupun pernyataan bertulis itu telah masuk awal-awal lagi, ya, ke dalam mahkamah. Tetapi ia tidak bererti apa yang dicatatkan dalam kenyataan bertulis itu semuanya benar atau betul. Sebab dia tidak melalui proses cross examination ataupun soal balas. Proses cross examination ini akan menentukan sama ada saksi bercakap benar atau tidak ataupun dia tersalah faham. Ini termasuk I.O. I.O. hanyalah seorang saksi yang bukan saksi pakar. Dia saksi biasa, dia hanya sebagai I.O. Pertama, ini kali pertama yang saya lihat seorang pegawai penyiasat membuat kesimpulan seolah-olah beliau menulis satu judgement daripada hakim sendiri. Saya tak pernah lihat. Seumur hidup saya 46 tahun tak pernah lihat. Ini kali pertama. Sebab I.O. adalah bertugas untuk mengutip, ya, dia collect all evidence, testimonies, dapatkan saksi, dapatkan dokumen dan sebagainya. Ya. Dalam kes ini beliau bukan saja buat itu, beliau cuba beri pandangan. Semuanya adalah dengan cakap, iaitu hearsay. Jadi kita objek dengan sekeras-kerasnya. Dan kita dapati, saya dah bagi tahu tadi ke mahkamah, kita akan mengambil tindakan menghinakan mahkamah, iaitu contempt of court terhadap beberapa surat khabar yang saya sebutkan tadi. Kerana laporan-laporan yang agak bukan saja tidak betul, tetapi diserongkan ke arah yang mereka hendak. Okay. Saya nak menekankan di sini bahawa tidak pernah sekali-kali dalam kes ini ada apa-apa keterangan yang mengatakan bahawa Datuk Seri Najib menggunakan dana-dana yang masuk dalam akaun beliau untuk membeli undi. Tak pernah. Ini kali pertama. Saya tak tahu macam mana saksi ini dia bangun daripada mimpi, dia kata gunakan untuk beli undi. Jadi Datuk Seri Najib nak bagi tahu bahawa ini dia bantah dengan sekeras-kerasnya. Saya pun dah bagi tahu hakim dalam kes ini. Itu pertama. Tapi Datuk Seri Najib, seperti yang kita faham, apa-apa wang yang masuk dalam akaun beliau yang beliau sangka datangnya daripada Saudi Arabia sebagai derma daripada Saudi Arabia, semuanya digunakan the total amount adalah 685 yang masuk. Tetapi yang dihantar balik kepada orang yang sama is 620. Semuanya million US dollar. Jadi bila pegawai penyiasat kata digunakan 685, itu sahaja sudah completely wrong. Ya, dia hanya gunakan lebih kurang 200-300 daripada 620 yang tersebut. Ya. Jadi it is wrong. Nombor dua, dia gunakan bukan untuk pribadi dia. Dia tak gunakan langsung untuk pribadi dia. Dia gunakan untuk memberi wang kepada bahagian-bahagian UMNO, bahagian-bahagian Barisan Nasional. Ya. Bukan untuk membeli undi. Ialah untuk perbelanjaan mereka sehari-harian, terutama sekali dalam konteks pilihan raya yang begitu dekat. Banyak perbelanjaan yang harus digunakan. Dan beliau juga menggunakan wang ini untuk membayar kepada aktiviti-aktiviti CSR dan juga kebajikan.
Okay? Tidak ada allegation yang mana-mana pun mengatakan dia beli undi. Ya? This is the first time. Jadi kita objek. Ya? Kedua, yang amat mustahil ialah Datuk Seri Najib tidak pernah mengatakan syarikat-syarikat ini, iaitu 1MDB, SRC, semuanya ni government link kan. Dia tidak pernah kata tak payah buat audit. Tak pernah. Malah dia kata syarikat-syarikat ini sebab dia harus bertindak dan berjalan seperti syarikat-syarikat swasta, dia mesti ada auditors daripada the Big Four. Remember auditors yang luar ni, the Big Four is the famous auditors. Dia orang ni dia tak kenal sesiapa pun. Dia akan buat audit ya, tanpa being biased ataupun ditelunjuk seseorang yang lain. Jadi mereka akan buat independent report. Jadi dia tak pernah kata tak payah buat audit. Dia kata tak payah diauditkan oleh Auditor General, iaitu di bahagian kerajaan. Sebab Auditor General ada kerja-kerja lain yang membabitkan kementerian-kementerian kerajaan yang lain, ya, dan juga bahagian-bahagian yang lain. Bukan syarikat yang harus bertindak seperti syarikat swasta. Jadi bila beliau mencadangkan menggunakan auditors daripada swasta, itu adalah lebih ketara. Sebab auditors yang di luar ni dia lebih strict, dia lebih memerlukan banyak lagi segala bukti-bukti perbelanjaan yang dikenakan. Jadi mengatakan Datuk Seri Najib telah mengarahkan tak payah membuat auditing, itu adalah satu dusta semata-mata. Okay. Ketiga, lagi satu berkenaan dengan Sultan Terengganu, yang amat mulia Sultan Terengganu mengarahkan IMDM punya bond tu dilambatkan ataupun disuspend sementara waktu. Datuk Seri Najib dimaklumkan oleh 1MDB sendiri. Bukan saja 1MDB management yang berbentuk macam Datuk Syarul dan sebagainya, dan juga Tan Sri Izmi dan sebagainya. Mereka mengatakan sudah terlambat kalau kita nak stop atau berhentikan bond tersebut. Mereka yang memberi pandangan kepada Datuk Seri Najib, sebab kalau kita berhentikan ataupun lambatkan bond tersebut, ia akan mengakibatkan kita punya kedudukan keuangan, kedudukan guarantee of the government, kita tak akan dapat respect lagi. Jadi atas sebab dorongan tersebut, Datuk Seri Najib kata, okey, kalau dalam keadaan begitu, teruskan. Alright, that is something which you must bear in mind. Sebab dalam surat khabar dia mengatakan dia sengaja mengingkar pandangan daripada Terengganu. Has that been brought about in any of the witness statements? Yes, Syarul, he mentioned, we mentioned this, and Datuk Syarul mengaku, and there are a few other witnesses, Azmi, dan juga there is one other person daripada Datuk Seri Najib punya office, Datuk Amhari. Datuk Amhari pun cakap. Alright, so it is quite clear. The reason why I call you today is because orang yang baca statement, kalau statement tu tak dibuat penjelasan, ia memberi pandangan yang amat serong. Itu sebab yang I panggil supaya kita dapat perbetulkan cerita ini, ya. Sebab peluang untuk saya membuat soalan balas hanya akan berlaku dalam jangka saya lah, selepas 26 bulan. Ya, jadi terlalu lambat, dan dalam masa itu banyak prejudis yang akan berlaku terhadap Datuk Seri Najib.